Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar Ma'had Hafiz Sains Darul Aman. Okey, jadi hari ini kita akan memulakan pembelajaran bab yang pertama tingkatan 2 Sains. Bab 1 Biodiversity. Dalam bab 1, biodiversity mempunyai dua subtopik iaitu 1.1 kepelbagaian organisma dan 1.2 pengelasan organisma. Jadi hari ini hanya akan belajar 1.1 kepelbagaian organisma. Apakah yang dimaksudkan dengan biodiversity? Biodiversity berasal dari perkataan bio yang bermaksud benda hidup dan diversity yang bermaksud pelbagai. Jadi disebabkan oleh dua gabungan perkataan ini ialah akan menjadikan maksudnya adalah kepelbagaian benda hidup yang ada di bumi. Malaysia merupakan salah satu daripada 12 buah negara mega biodiversity di dunia. Keadaan di Malaysia yang beriklim khatulistiwa menjadikannya habitat yang sangat sesuai bagi pelbagai jenis organisma. Iklim khatulistiwa ni ialah iklim panas dan lembap sepanjang tahun. Jadi disebabkan oleh iklim seperti ini, banyaklah organisma boleh hidup dan sesuai untuk hidup di kawasan seperti ini. Seperti yang anda lihat di skrin sekarang ini ialah spesies hidupan di Malaysia. Terdapat lebih 150,000 invertebrata. Invertebrata adalah haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. 4,000 lebih fungi, 307 lebih mamalia, 449 ikan air tawar dan sebagainya. Jadi di sini saya nak beritahu yang Malaysia ni mempunyai pelbagai jenis hidupan lah, hidupan di darat ataupun hidupan di air. Negara mega biodiversity iaitu negara-negara yang memiliki pelbagai spesies hidupan. Jadi kalau kamu tengok di sini adalah peta dunia. Negara-negara yang dilorotkan iaitu adalah negara-negara yang mempunyai pelbagai biodiversity lah, termasuk Malaysia. Kalau negara Asia Tenggara termasuklah Indonesia dan Filipina. Apakah penyumbang utama yang menjadikan sesebuah negara mempunyai pelbagai jenis biodiversity? Yang pertama adalah iklim khatulistiwa, iaitu panas dan lembap sepanjang tahun. Yang kedua ialah hutan hujan tropika yang bermaksud hutan tebal berkanopi, habitat yang sangat lembap, suhu tinggi dan menerima hujan yang banyak. Jadi disebabkan oleh dua faktor inilah menjadikan sesebuah negara tersebut mempunyai pelbagai jenis biodiversity. Seperti yang saya sebutkan di awal pengenalan tadi, biodiversity bermaksud kepelbagaian organisma, sama ada mikroorganisma. Mikroorganisma ni ialah organisma yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Contohnya plankton, paramecium, yeast, amoeba, haiwan atau tumbuhan disebut sebagai biodiversity. Biodiversity wujud akibat kepelbagaian habitat dan cuaca. Organisma yang berbeza mempunyai ciri-ciri yang berbeza untuk menyesuaikan diri dan bermandiri di habitat masing-masing. Contoh haiwan ialah unta. Unta mempunyai bonggol lah kerana fungsi dia untuk menyimpan makanan di kawasan kering dan tandus. Unta ni hidup di kawasan gurun lah. Seterusnya, beruang kutub. Beruang kutub mempunyai lapisan lemak dan bulu yang tebal adalah untuk mengelakkan kehilangan haba. Jadi beruang kutub ni hidup di kawasan sejuk. Kalau tumbuhan ialah kaktus. Kaktus mempunyai daun seperti duri untuk meminimumkan kehilangan air. Dan seterusnya ialah pokok kelapa yang hidup di kawasan pantai mempunyai daun yang halus dan bercurai-curai untuk mengelakkan terkoyak semasa ditiup angin kuat. Jadi biodiversity ini juga meliputi kepelbagaian pada peringkat genetik. Bermaksud kat sini contohnya saya ambil satu contohlah haiwan lembu.
Jadi lembu ni terdapat pelbagai jenis bakar lah. Bakar tu disebabkan oleh kepelbagaian genetik. Ada yang lembu jenis New Zealand kan, hitam putih, ataupun lembu yang Malaysia yang biasa di kawasan kampung ada belah, ataupun lembu yang jenis besar tu. Jadi kat sini biodiversity ni juga termasuk dalam kepelbagaian genetik. Okey, seterusnya kita masuk kepentingan biodiversity. Kita nak tengok biodiversity ni apa kegunaan dia kepada kehidupan seharian, terutamanya kepada sesebuah negara itu yang kaya dengan biodiversity, termasuklah negara kita kan. Jadi biodiversity merupakan khazanah yang tidak ternilai dan warisan alam semula jadi yang harus kita kekalkan. Kerana kalau sebuah kalau haiwan atau tumbuhan tu dah pupus, jadi kita tak boleh nak buat apalah. Jadi sebagai tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah menjaga dan mengekalkan warisan alam semula jadi ini. Kepentingan yang pertama ialah sebagai sumber makanan. Haiwan dan tumbuhan membekalkan pelbagai sumber makanan kepada manusia. Contohnya jagung, beras, kopi dan sebagainya lah. Yang kedua ialah sebagai keseimbangan alam. Kita nutrien, pendebungaan dan interaksi antara organisma mewujudkan keseimbangan alam. Contohnya kat gambar sini ialah lebah. Lebah adalah ejen pendebungaan untuk menghidupkan sesuatu tumbuhan tu kan. Jadi kalau bayangkanlah kalau tak ada lebah di sesuatu tempat tu, pendebungaan boleh berlaku lagi oleh ejen lain seperti angin, manusia, tapi kemungkinan tumbuhan kat situ berkurang disebabkan oleh kurangnya lebah di tempat tersebut. Kepentingan yang seterusnya ialah sebagai tempat rekreasi. Kawasan yang kaya dengan biodiversity boleh dibangunkan sebagai tempat rekreasi. Contohnya di Kulim, saya ambil yang dekat lah, di Kulim ialah Sedim kan. Jadi itulah tempat semula jadi yang kita boleh menjana ekonomi penduduk setempat. Kepentingan yang berikutnya ialah sebagai perubatan. Tumbuhan herba digunakan secara meluas dalam pembuatan ubatan dan kosmetik. Contohnya air kelapa ataupun orang Kedah panggil air nyok. Air kelapa ni boleh digunakan untuk merawat penyakit cirit-birit, muntah-muntah, dan ada contoh-contoh lain lah lagi ubat herba yang boleh digunakan untuk merawat penyakit. Contoh yang berikutnya ialah bahan mentah industri. Kayu balak, buluh dan rotan ialah contoh hasil hutan yang digunakan untuk membuat alat muzik, perabot serta membina bangunan. Kepentingan yang seterusnya adalah dalam bidang pendidikan. Manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencipta teknologi terkini melalui penyelidikan saintifik terhadap mikroorganisma haiwan dan tumbuhan. Contohnya, kita nak mengkomersialkan daun ketum kan. Sebenarnya daun ketum tu dia ada kebaikan dia, tapi manusia yang menyalahgunakan daun ketum tu, dia campur dengan bahan-bahan lain jadi benda yang tak elok lah kan. Jadi sebenarnya kalau kita ikut cara yang betul, kita boleh buat kajian saintifik lah. Kita boleh buat kajian, kita kaji macam mana kegunaan daun ketum ni. Manusia perlu menguruskan biodiversity dengan baik bagi memastikan semua flora dan fauna terpelihara dan tidak pupus. Jadi terdapat beberapa langkah pengurusan biodiversity secara berkesan. Memang tidak dinafikan bahawa kita memerlukan bahan mentah seperti kayu balak untuk tujuan pembangunan. Namun demikian, aktiviti penyahutanan ni kita hapuskan kawasan hutan, perlu dikawal untuk memelihara biodiversity kita daripada kepupusan. Maksudnya, aktiviti pembalakan ni boleh dilakukan tetapi di kawasan tertentu sahaja. Maksudnya pembalakan yang halal lah, bukan pembalakan yang haram. Antara aktiviti manusia yang boleh memusnahkan biodiversity ialah yang pertama aktiviti pembalakan haram, pemburuan haram, dan yang ketiga adalah penyahutanan tanpa kawalan untuk mendapatkan
hasil hutan. Jadi di sini terdapat beberapa kaedah-kaedah untuk memelihara dan memulihara biodiversiti. Okey, yang pertama ialah mengharamkan pembunuhan atau pemerdagangan haiwan dan tumbuhan yang endemik dan terancam melalui Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972. Okey, yang kedua ialah melindungi habitat dengan mewujudkan taman negara, taman laut, hutan simpan dan sanctuary hidupan liar. Dan yang ketiga ialah dipelihara melalui program pembiakan seperti penetasan penyu dan semaian anak benih. Jadi di sini kalau kamu lihat di skrin, yang saya tunjukkan di sini adalah dua jenis haiwan yang dilindungi lah. Maaf, satu jenis haiwan dan satu jenis tumbuhan yang dilindungi disebabkan oleh bilangannya yang semakin berkurang. Okey, kalau kamu tengok sini adalah gambar yang pertama adalah gambar pokok Rafflesia ataupun pokok pakma, dan haiwan tu adalah orang utan. Melindungi habitat dengan mewujudkan taman negara, taman laut, hutan simpan dan sanctuary hidupan liar. Contohnya kat Sedim, kalau kamu pernah pergi Sedim, Treetop Walk tu di situ lah kawasan simpan lah sebenarnya, kawasan hutan simpan. Okey, jadi apakah yang dimaksudkan dengan spesies endemik? Sekarang ni kan musim COVID-19. COVID-19 tu kita panggil pandemik COVID-19. Jadi terdapat perbezaan di antara endemik dengan pandemik. Okay, jadi endemik ni bermaksud spesies endemik, bermaksud spesies yang hidup berkelompok di habitat yang terbatas di sesebuah lokasi tertentu. Contoh tumbuhan dan haiwan endemik di Malaysia ialah bunga pakma, bunga Rafflesia tu, periuk kera, penyu belimbing, harimau Malaya dan gajah pygmy. Kalau pandemik maksudnya spesies yang terdapat di bukan sesuatu kelompok tu sahaja, maksudnya ada di serata dunia. Kalau harimau Malaya ni hanya terdapat di semenanjung Malaysia sahaja. Bunga pakma yang kamu tengah tengok sekarang ni, yang ni adalah periuk kera. Biasanya periuk kera ni orang kita akan ambil buat ketupat kan, ataupun lemang. Jadi rasa dia pun akan berbeza lah. Saya tak pernah rasa lagi lah ketupat periuk kera. Yang ini adalah penyu belimbing. Kalau kamu tengok badan dia tu seolah macam bentuk buah belimbing. Okay, yang ini adalah harimau Malaya. Untuk pengetahuan kamu, harimau Malaya hanya terdapat beberapa ekor sahaja lagi di Malaysia. Jadi ini adalah antara haiwan yang dilindungi lah, diancam keputusan. Okay, ini adalah nota tambahan pemeliharaan in situ dan pemeliharaan ex situ. Jadi pemeliharaan ni ada dua jenis lah, in situ dengan ex situ. In situ tu maksudnya di kawasan asal. Contohnya hutan simpan kan. Kawasan asal lah, maksudnya hutan simpan tu kita gazetkan, kita wartakan situ adalah kawasan hutan simpan. Jadi tak semua orang boleh ceroboh masuk. Nak masuk pun ada nak masuk pun ada cara-cara dia nak masuk. Tak boleh pakai suka hati je masuk. Kalau ex situ maksudnya bukan kawasan asal, kita cuba wujudkan habitat di tempat yang lain. Contoh kita wujudkan zoo dan taman botani. Lepas tu kita ambil lah haiwan dalam hutan tu masuk dalam zoo. Okey, jadi untuk subtopik 1.1 sampai di sini sahaja. Jadi kita akan bersambung dengan subtopik 1.2. Dan akhir sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Nur Razila Khalid kerana sudi berkongsi slide dia yang menarik ini. Jadi kita akan berjumpa lagi lah untuk subtopik 1.2. Terima kasih.